Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar sekalian. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 4 bagi tajuk Tangent. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang tangent, adalah lebih baik kita faham apa yang dimaksudkan dengan tangent. Okey, tangent adalah satu garis lurus atau bulatan yang bersentuh dengan bulatan atau lengkuk yang lain pada satu titik. Okey, contohnya, ini satu situasi di mana garis lurus bersentuh dengan bulatan. Okey, titik sentuhan ini kita namakan dia sebagai titik tangent. Manakala garisan yang bersentuhan itu kita namakan sebagai garisan tangent. Okey, situasi yang kedua, apabila bulatan menyentuh bulatan di sebelah dalam. Okey, ada satu bulatan di sebelah luar, dia menyentuh dengan bulatan sebelah dalam. So, titik sentuhan ini kita namakan dia sebagai titik tangent. Situasi yang ketiga, bulatan menyentuh bulatan di sebelah luar. Okey, ada satu bulatan sebelah kiri dan satu lagi bulatan sebelah kanan, dia bersentuhan. Okey, titik sentuhan ini kita namakan dia sebagai titik tangent. Garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan titik tangent disebut garisan normal. Garisan normal adalah berserenjang dengan garisan tangent. So, daripada situasi ini, kita tengok ini garisan tangent, di sini titik tangent. So, dari titik tangent ke pusat bulatan, kita namakan dia sebagai garisan normal. Situasi yang kedua, dari titik tangent ke pusat bulatan, ini adalah garisan normal. Begitu juga dengan situasi yang ketiga, dari pusat bulatan ke titik tangent adalah garisan normal. Sama ada RT ataupun TS. Kedua-dua ni adalah garisan normal. Okey, ini gambar rajah ini menunjukkan contoh konsep lukisan tangent. Okey, kita perhatikan konsep yang kedua. Dalam konsep yang kedua, bulatan menyentuh bulatan di sebelah dalam. Okey, daripada sini kita boleh simpulkan apabila pusat bertemu dengan pusat, kita akan dapat titik tangent. Pusat P bertemu dengan pusat Q, kita panjangkan dia, kita akan dapat titik tangent di T. Manakala dari tangent pergi ke pusat, kita akan dapat pusat. So, maksud dia, dari tangent pergi ke pusat, kita akan jumpa pusat. Konsep yang ketiga, bila bulatan menyentuh bulatan di sebelah luar, pusat pergi ke tangent, akan berjumpa dengan pusat. So, sini pusat R, pergi ke tangent, titik T, akan berjumpa dengan pusat di titik S. Okey, sama ada dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Titik tangent mesti berada di garisan normal. Itu macam biasalah, kita dah bagi tahu dah tadi. Okey, contoh garisan tangent. Okey, dalam garisan tangent kita ada 3 jenis. Garisan tangent ni maksudnya garisan yang menyambungkan antara satu bulatan atau satu titik dengan titik yang lain. Okey, kita sambungkan menggunakan garisan. Okey, titik persilangan ini adalah titik tangent. So, untuk situasi ini, konsep yang ini kita namakan dia sebagai basikal kena tolak. Apa yang dimaksudkan dengan basikal? Contoh dia, bentuk dia. Ada dua bentuk bulatan ni macam roda, and then ini dia punya body basikal. So, kita namakan dia sebagai
basikal. Okey, yang kedua, situasi yang kedua ada dua bulatan. Okey. Kemudian dia sambungkan dengan garisan tangent secara bersilang. Okey. Ini kita namakan dia sebagai cermin mata. Dan situasi yang ketiga, ada satu bulatan disambungkan dengan garisan tangent dari satu titik luar. Kita namakan dia sebagai aiskrim. Aiskrim ni merujuk kepada bentuk macam aiskrim ni. Okey, bulatan bertangent, seterusnya kita ada bentuk Mickey Mouse, telinga Mickey Mouse, and then kita ada bentuk mata Doraemon. Ini mata, ini kepala Doraemon. Okey, seterusnya kita ada JX perentas. Okey, JX kat sini maksud dia jejari X. Kita tak tahu jejari lengkuk hijau ni macam mana. Jadi kita boleh lukis juga dengan menggunakan teknik tangent. Okey, JX, kita nak melukis JX apabila diberi satu titik tangent, titik S, dan satu titik luar. Macam mana kita nak lukis dia? Okey, situasi yang ketiga kita panggil dia sebagai JX butterfly. Maksud dia, kita nak buat satu lengkuk tangent yang hanya ada satu titik luar dekat luar ni, titik Q. Tapi kita tak ada titik tangent dekat bulatan ni. Berbeza dengan JX perentas ni. So yang ini perentas ni maksud dia kita akan gunakan konsep perentas. Okey. Yang JX butterfly kita akan guna konsep butterfly. Okey, basikal kena tolak. Okey. Situasi yang pertama, basikal kena tolak. Basikal kena tolak ni contoh dia diberi dua bulatan, and then kita kena buat satu garisan tangent yang menghubungkan bulatan A dan bulatan B. Okey, bulatan A kat sini R24, jejari 24, bulatan B jejari 36. Okey. Bila kita nak buat bulatan, langkah pertama dia kita kena sambungkan pusat bulatan A ke bulatan B. Langkah kedua, kita cari titik tengah garisan AB dan bina satu separuh bulatan. Langkah ketiga, jejari R24 dan jejari R36, kita dapatkan perbezaan jumlah dia. So, kita dapat 36 tolak 24, kita dapat 12. Okey, 12 mm. So, menggunakan pusat pada bulatan yang besar, kita buat satu lengkuk 12 menyentuh kepada separuh bulatan yang kita buat tadi. Okey. So, daripada sini, kita dapat titik persilangan X. Dari titik B, kita sambungkan ke titik X dan terus ke lilitan bulatan yang besar tu tadi. Okey. So, kita dapat garisan PB. Langkah seterusnya, kita buat satu garisan selari dengan garisan PB ke bulatan yang sebelah dia. So, kita dapat garisan AQ. Okey, daripada sini kita dah dapat titik tangent yang pertama, titik Q, dan titik tangent yang kedua, titik P. Okey, kemudian kita sambungkan garisan P dengan Q, maka terhasillah garisan tangent PQ. Okey, kalau kita kaji, kita cuba faham macam mana kaedah pembinaan dia kat sini. Basikal kena tolak ni, basikal ni merujuk kepada bentuk basikal ni tadi. Kena tolak ni maksud dia merujuk kepada kaedah pembinaan tu. Kaedah pembinaan tu, jejari besar tolak dengan jejari kecil. So, kita dapat perbezaan nilai jejari tersebut, baru kita buat satu lengkuk yang bersilang kepada separuh bulatan. Okey. So, dekat sini, kena tolak ni, maksud dia perbezaan jejari besar
dengan jejari kecil, kita tolakkan nilai dia. Okey. Okey, yang ini kita nak buat garisan tangent sebelah atas. That's why separuh bulatan tu kita lukis dekat atas. Kalau kita nak buat separuh bulatan, garisan tangent tu bersambung kat sebelah bawah, maksud dia kita kena separuh bulatan ni kita kena buat sebelah bawah lah. Okey. Alright. Okey, seterusnya situasi yang kedua, cermin cermin mata tambah power. Okey, cermin mata ni merujukkan kepada bentuk cermin mata tadi. Tambah power ni merujuk kepada kaedah pembinaan dia. Okey, situasi dia sama juga, dia bagi dua bulatan and then dia suruh kita buat satu garisan tangent secara bersilang. Sebelum ni kita buat satu garisan tangent lurus dekat atas. And then yang ini cermin mata dia secara bersilang. So langkah pembinaan dia sama juga macam tadi. Kita sambungkan pusat A dengan pusat B. Cari titik tengah, kemudian kita buat separuh bulatan. Okey. Okey, untuk langkah ketiga disebabkan nama dia cermin mata tambah power. So jejari bulatan ini dengan jejari bulatan B ini kita tambah nilai dia. Jadi 24 ditambahkan dengan 36, so kita dapat 60. Jadi dengan menggunakan titik B sebagai pusat, sebab B bulatan paling besar, kita guna titik B sebagai pusat, kita buat satu lengkuk menyentuh kepada separuh bulatan. Maka terhasillah titik X ni tadi. Okey. Ini kita tambah nilai. Jejari A dengan jejari B. Kita tambah nilai and then kita buat satu lengkuk dekat separuh bulatan. Okey. Yang tadi kita tolak, yang ini kita tambah. Selepas kita buat separuh, dapatkan nilai titik X ni, kita sambungkan titik B, pusat B ke titik X. Okey, kita sambung titik B ke titik X. Maka titik persilangan dengan bulatan ini titik P. Okey, kita unjurkan garisan selari kepada titik A ke Q. So AQ selari dengan BX atau BP. Okay, bila dah dapat garisan selari, so maksud dia kat sini titik Q adalah titik tangent dengan titik P adalah titik tangent. So dari sini kita sambungkan P ke Q, maka dapatlah garisan tangent P dengan Q. Okey, ini kalau kita nak buat garisan bersilang dari kiri naik ke kanan. Okey, kalau kita nak buat garisan bersilang yang macam warna hijau, dari kiri ke kanan secara menurun. Okey, maksud dia separuh bulatan ini kita kena pindahkan dekat bawah. Okey. Okey, situasi yang ketiga. Aiskrim makan terus. Okey, aiskrim merujukkan kepada bentuk bulatan and then garis tangent. Makan terus merujukkan kaedah pembinaan dia. Okey, contohnya dia beri satu bulatan and then satu titik luar. Okey. Satu titik luar kat sini, kita cara dia sama juga, dari pusat pergi ke titik luar, cari titik tengah. Bila dah dapat titik tengah, kita dapatkan separuh bulatan. Okey, tapi yang ini kita tak perlu tambah jejari dia atau tolak jejari dia sebab bahagian Q kita tak ada jejari. Jadi kat sini kita guna konsep makan terus. It means separuh bulatan yang bersilang dengan lilitan bulatan ini kita sambungkan terus dengan titik luar ini. Okey. So kat sini kita ada 3 konsep. Aiskrim makan terus,
cermin mata kita tambahkan power, and then basikal kita kena tolak je jari dia. Okey, seterusnya yang keempat, telinga Mickey Mouse. Telinga Mickey Mouse maksud dia ada dua bulatan yang diberi, bulatan A dan bulatan B. So dari sini kita kena sambungkan antara kedua-dua bulatan ini dengan satu lengkuk. Sebelum ni dengan garis lurus, ini dengan garis lengkuk. So macam mana kita nak buat? Okey, langkah pertama, kita sambungkan dari titik A. Ambil titik A, kita tahu titik A dengan P adalah jejari dia 25. And then lengkuk yang kita nak buat tu, kita tambahkan jejari dia. Sebagai contoh, sini 25. Okey, dari 25 sini kita tambahkan nilai jejari lengkuk hijau ini. Katakan 20. Okey, so jadi jarak A ke O sama dengan 45. Faham? Okey. Yang kedua, dari titik B punya pusat, okey, 20 tadi kita campurkan dengan 14. So kita dapat nilai dia 34, and then kita dapat satu lengkuk dekat sini. So dari sini gunakan jejari 20 dan titik O sebagai pusat. Okey, maka kita dapat satu lengkuk PQ. Okey, kat sini saya nak pelajar faham macam mana lengkuk PQ ni terhasil. Kita perhatikan dekat sini, A ke P jarak dia 25. So dari P ke Q, jarak dia berdasarkan soalan tu nantilah. Kalau soalan tu kata 20, 20 lah. Kalau soalan tu kata 30, 30 lah. So jarak dari sini, titik A ke O, maksud dia hasil tambah dari jejari bulatan A dengan jejari bulatan PO. Manakala jarak dari B ke O hasil tambah daripada B ke Q dan dari Q ke O. Okey, so titik O ke P dengan O ke Q jarak dia sama. Okey, seterusnya mata Doraemon. Okey, mata Doraemon dia ada dua bulatan. Dua bulatan yang diberi, and then kita kena sambung lengkuk di bahagian luar. Okey, so cara dia, kita tahu kedudukan titik A dan kedudukan titik B. Dari lengkuk luar, okey, soalan akan bagi dia punya jejari. So nilai jejari daripada lengkuk luar ini kita tolakkan dengan R20. Maka dapat satu lengkuk sebelah sini. And then yang kedua menggunakan titik B sebagai pusat. Jejari lengkuk luar ini kita tolakkan dengan 15. So kita dapat lengkuk yang kedua. So bila dah dapat lengkuk yang kedua, kita sambungkan titik O ni tadi ke titik B, maka kita akan dapat titik Q. So titik Q ni adalah pusat, titik Q ni adalah titik tangent dan P adalah titik tangent bagi sebelah sini. So kedua-dua ni kita sambungkan dengan satu lengkuk. Okey, JX perentas. JX perentas ni merujuk kepada apabila soalan tu dia beri satu bulatan, and then pada bulatan itu kita ada satu titik tangent, and then ada titik luar R. Okey, macam mana kita nak sambungkan lengkuk ini dari S ke R. Okey, caranya kita kena buat perentas. Macam mana kita nak buat perentas?
Langkah pertama, titik S kita sambung ke titik R. And then kita dapatkan titik tengah. So, daripada titik tengah, okay, S dengan R ni kita anggapkan dia sebagai perentas. So, kita anggap sebagai perentas. Dari perentas kita sambung, dapatkan titik tengah, garisan serenjang. Okay, yang kedua titik tangent sambung dengan pusat, kita akan dapat pusat. Sebelum ni saya dah tunjuk. Tangent sambung dengan pusat, kita dapat pusat. So, titik persilangan antara garisan serenjang dengan garisan tangent pusat, kita ada titik persilangan di O. Okey, dari titik persilangan di O, kita dapatkan, jadikan titik O ni sebagai pusat, maka kita boleh buat satu lengkuk dekat luar yang kena pada titik R. Okey, situasi yang terakhir sekali, JX butterfly. JX merujuk kepada jejari yang kita nak buat, jejari lengkuk yang kita nak buat, yang kita tak tahu nilai jejari dia berapa. Butterfly kat sini merujuk kepada kaedah pembinaan dia. Kita lukis butterfly. Okey, situasi ini hanya berguna apabila satu titik luar sahaja yang diberi. Okey, contoh dia ada satu bulatan, ada pusat P, and then ada satu titik luar, titik Q. Okey, so untuk menyelesaikan masalah ini, kita kena guna kaedah butterfly. So, macam mana kaedah butterfly ini dijalankan? Langkah pertama, titik luar ini kita unjurkan. Unjurkan 90 darjah. Selarikan dengan titik P. Kita unjur sampai dia bersilang dengan lilitan bulatan dan menghasilkan titik titik P. Okey. Titik persilangan ini titik titik X, So, daripada titik X, kita sambungkan ke titik Q. Okey, semasa penyambungan ini, dia akan bersilang dekat lilitan bulatan pada titik T. So, daripada titik T, kita sambungkan ke titik P and then kita panjangkan dia sampai dia bersilang dengan garisan yang mula-mula kita buat ni tadi. Dari titik Q ke atas tu. Okey, so kita dapat titik tangent adalah di P. Okey, pusat yang kedua di O. Pusat sambung dengan tangent, kita akan dapat pusat. So, dari sini titik O sebagai pusat, OQ atau OT sebagai jejari, maka kita boleh membuat garisan lengkuk dekat situ. Garisan lengkuk di luar. Sama ada nak buat lengkuk atau buat bulatan penuh. So, ini contoh-contoh situasi yang awak perlu ingat. Kita ada basikal kena tolak, cermin mata tambah power, aiskrim makan terus, mata Doraemon, parabola, elips, JX perentas, JX butterfly dan telinga Mickey Mouse. Ini ada 6 contoh situasi yang perlu awak tahu, perlu awak faham dan perlu awak hafal untuk kita menjawab soalan lukisan tangent tu nanti.